anda bersama saya Aaron Al-Fatih dalam Hias Viral, di mana saya akan tunjukkan rumah dari pelbagai saiz yang telah diubah suai sehingga menjadi wow untuk ditunjukkan kepada anda dan dijadikan inspirasi juga. Okey, kalau pada episod yang lepas kita tengok dah rumah pangsapuri, rumah teres 3 tingkat, rumah banglo pun ada, tapi minggu ni saya akan pergi ke rumah teres 2 tingkat. Dengar kata rumah ni sangat unik sebab ia menggabungkan elemen tradisional dan juga elemen moden. Macam mana tu? Tak tahu? Jom ikut saya. Assalamualaikum. Salam. Aaron. Abang Azli ke? Ya. Jumpa juga abang. Okey, susah rumah. Ya, jalan depan tu sikit nampak, ke kiri sikit. Okey kan? Lama sangat tu. Masuk rumah dah, tengah buat luar aja. Masuk. Okey, baiklah penonton semua. Sekarang ni saya bersama dengan pemilik rumah ni yang cantik, yang besar ni. Inilah dia, Encik Ahmad Nur Azli Ramli. Masih belum kahwin, bujang lagi, betul? Bujang. Bujang lagi. Bujang. Okey, bang. Dah berapa lama dah tinggal kat rumah ni? Sekitar 7 ke 8 tahun lah. Okey bang, bila saya masuk kan, saya nampak yang banyak hijau-hijauan, lepas tu ada banyak elemen kayu. Jadi, dah berapa lama dah buat renovasi ni? Renovation ni dah sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih lah. Saya dah duduk lama, tapi kumpul modal. Masa lagi kita kerja, kumpul modal. Dan lepas tu dalam 1 tahun yang ke belakang ni baru kita Okey bang, kalau saya nak cakap rumah ni moden pun tidak, nak cakap tradisional pun tak. Okey. Jadi apa sebenarnya konsep rumah abang ni? Kita konsep campur. Campur. Jadi kita menekankan kat luar tu, di luar tu lebih kepada tradisional. Oh, tapi saya nampak yang besi-besi kat luar. Besi-besi tu moden. Sebab benda tu saya nakkan satu pengudaraan yang terus. Kalau kita tengok rumah Melayu lama, konsep dia adalah pertama tingkap yang besar. Okey, jadi kita buka tingkap yang besar di atas tu, jadi nak elakkan kemalangan, nak elakkan penceroboh. Jadi saya terpaksa letak elemen tu. Besi tu juga tujuannya untuk saya letak tumbuhan menjala. Jadi saya nakkan satu elemen hijau dan dalam masa yang sama akan menekankan satu konsep privacy. Okey bang, kalau kita nak bagi nama lah untuk konsep rumah abang ni kan, apa nama dia? Kita namakan model ala kampung atau Suai dan Padan. Model ala kampung, kiranya ambil model tu sikit, ambil ala tradisional tu sikit. Okey, tapi apa yang mencetus ilham untuk mempunyai rumah berkonsepkan model ala kampung? Okey, macam saya cakap tadi, ala kampung tu kita tekankan di elemen untuk fizikal rumah itu, pengudaraan, pencahayaan, dan yang moden itu di dalam rumah. Kebanyakan dalam rumah saya lebih menekankan konsep minimal. Jadi kiranya memang kalau boleh daripada luar dah nampak macam rumah kampung, tapi bila masuk dalam, wow, dan satu benda yang lain. Mungkin abang nak cerita sikit tentang apa yang abang suka tentang rumah kampung? Okey, rumah kampung yang saya suka pertama pintu kayu, tingkap kayu, dan juga kisi-kisi dia panggil yang kisi yang tu. Itu panggil kisi-kisi. Okey, baiklah penonton semua, nampaknya kita dah pun borak-borak secara santai dengan Abang Azli. Lepas ni, Abang Azli akan bawa saya untuk tengok sekeliling rumah ni dan dia akan ceritakan setiap sudut dengan lebih terperinci. Okey? Boleh? Okey, jom mulakan dengan mana dulu? Kita mula ruang bawah pun boleh lah, dekat depan pun boleh. Okey, ruang bawah dulu. Okey, boleh. Okey, baiklah penonton semua. Nampak tak macam suasana kampung sikit? Tapi kita masih lagi berada di rumah Abang Azli. Okey bang, kita kongsikan sikit tadi sebenarnya ada pintu lah, ada meja, nak duduk pun boleh. Ni ruangan apa sebenarnya? Ini ruang santai. Ruang santai. Kalau kita nak duduk luar, nak ambil angin, tapi dalam masa sama kita nak cekakkan privasi di ruang dalam, kita duduk di sini.
Biasa saya di sini untuk membaca. Membaca untuk relax, tenangkan fikiran. Betul. Okey, Abang Azri, satu benda yang memang sangat menarik perhatian saya dekat ruangan rehat ni, ruangan santai ni, kat belakang ni. Ni pintu ke tingkap ni? Ini sebenarnya pintu. Boleh buka? Tak boleh buka. Jatuh kena. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit tak kenapa dekat ruangan santai ni ada pintu? Ni memang pintu kampung? Memang pintu kampung. Ini sebenarnya pintu kampung belah bapa saya di Melaka. Pintu ni dapat kita selamatkan lah. Masa tu rumah tu nak dirobohkan sebab rumah kayu lama dia ada anak-anak dan rumah tu dah dikosongkan. Jadi ini antara barang yang dapat kita selamatkan. Okay. Sebenarnya pintu ni pun saya gantung sebab dia ada satu sentimental value. Ada memori. Ada memori ya. Pintu ni kalau dulu kita faham konsep rumah Melayu lama, dia ada satu rumah ibu dan rumah dapur. Jadi pintu ni memisahkan antara rumah ibu dan dapur, dia ada tangga. Jadi pintu ni ada cerita, saya pernah menangis di sini. Pernah menangis di sini sebab waktu tu makanan kegemaran saya telah habis. Jadi saya menangis di sini. Pernah juga saya jatuh. Pernah jatuh juga? Jatuh. Sebab rumah dia ada tangga. Saya pernah jatuh. Jadi disebabkan ada ceritanya, saya bawa ini untuk kenangan saya lah. Itu nilai sentimental tu maksudnya. Itulah dia. Okey bang, pintu ni dah kayu. Kenapa kerusi pun kayu juga? Okey, macam kita cakap, konsep adalah konsep rumah Melayu lama. Jadi kita nak menekankan kayu, banyak elemen kayu dalam rumah tu. Jadi macam kita pintu dah kayu, ni dah kayu, tingkap kayu. Jadi dan lantai juga kita ambil konsep tradisional. Jadi saya kalau kita campurkan dengan elemen moden atau konkret, nampak tak berapa, tak sesuai sangat. Tak cantik sangat. Jadi kita kekalkan kayu, lebih tropical, lebih tradisi sikit. Okey, baiklah penonton semua, kita nak tengok ada satu ruangan. Lepas ni nak tahu ruangan mana pula kita akan pergi, teruskan bersama kami. Mengisahkan seorang bapa yang bekerja sebagai gerabak di kawasan pedalaman Sabah bagi menyara kehidupannya dan demi menampung perbelanjaan anak perempuannya yang bakal melanjutkan pelajaran di universiti. Saksikan pergelutan mereka dalam mencapai impian masing-masing dalam Gerabak Kasih, Sabtu 13 Mac 9 malam. Semestinya hanya di saluran OK. TV and welcome to Flying High, a show that we turn someone's dream into a reality. Memaparkan kejayaan impian yang direalisasikan kerana minat dan bakat yang mendalam. Segalanya tentang cabaran dan peluang demi sebuah kejayaan. Selected to be trained by the industry expert to become an underwater welder. Flying High. Saksikan impian mereka dalam Flying High setiap Sabtu 8 pagi. Keep on flying high. Semestinya hanya di saluran OK. Pak Azri, ya. Segarnya udara kat sini, banyak yang pokok. Ya memang ini kegemaran saya dengan ibu saya berkebun. Okey, tapi apa yang menarik perhatian saya kan,
Dekat sini kita nak panggil apa ni? Ini tingkap. Tingkap. Tingkap kayu. Jadi dari manakah abang dapat sumber inspirasi untuk letak tingkap kayu ni kat sini? Okey, tingkap kayu ini saya nak udara yang nyaman dengan buka yang luas dan juga cahaya. Okay, tingkap ni kalau tanya dapat dari mana, dari kedai barang-barang lusuh. Okey. Barang-barang terpakai, rumah Melayu lama yang ada dijual masa tu saya beli di Port Klang. Okey. Okey, sebenarnya kan kalau dekat belakang ni kita dah ada ruang santai. Okey. Yang ruangan yang ni pula, ni apa pula? Ini untuk minum kopi petang-petang. Kita berbual bersama keluarga. Dengan kita dah boleh tengok kehijauan. Boleh kata mini landscape lah. Sebab tanah saya kecil. Saya letak beberapa pokok hijau-hijauan dan juga ada air terjun lah. Saya perhatikan kan, daripada tadi saya asyik perhatikan kat belakang tu air boleh keluar. Air terjun. Air terjun? Itu air terjun. Betul lah? Betul-betul. Boleh tak abang buka air terjun abang tu? Oh, Saya boleh. tengok. Boleh. Benda ni semua dikawal oleh telefon saya. Tengok Okey, tapi dia memang kena tunggu sekejap lah. Ya. Kita buka ni, tekan butang yang mana ni? Waterfall. Dia ambil wow. masa sikit sebab motor tu nak jalan. Dia nak sedut air lah. Okey bang, nak hidup dah bang? Ya. Tapi kena tunggu sekejap Ya, memang kena sekejap sebab air atas tu dah turun. Dia nak pump balik naik atas memang air masa sikit lah. Okey, baiklah penonton semua. Kalau anda ingin mendekorasi taman kecil di rumah anda, bolehlah ambil tips yang telah dikongsikan oleh Abang Azli. Okey bang? Boleh. Lepas ni kita tengok ruangan yang lain pula. Boleh? Jom. Boleh. Jom. Okey, Abang Azli. Ya. Jadi inilah dia ruang dapur ke ni ruang makan kan? Ruang dapur dan ruang makan. Ini ruang makan agak kecil sikit. Ya, betul. Okey, mungkin abang boleh kongsikan sikit lah tentang ruang makan abang ni. Okey, ruang makan ni saya guna meja yang kecil. Sebab pertamanya saya duduk seorang. Okay. Semuanya hujung minggu baru keluarga saya datang. Jadi tempatnya kecil, saya gunakan meja kecil. Jadi tak sempit untuk dalam tengah dapur. Sebab ruang makannya bercantum dengan ruang di dapur. Okey, sebenarnya dia memilih warna yang cerah. Lepas tu kalau tengok lampu pun saya guna lampu yang mentul yang banyak. Supaya bila lampu tu nyala, dia akan fokus ke makanan kita. Saya tak nak nampak terlalu banyak warna tu. Macam kayu kita pasti kita tahu mana kayu yang coklat. Jadi kita kalau terlalu banyak warna ni nanti nampak bercanggah, berserabut sangat warna tu kan. Jadi kita kena kurangkan warna tu. Apabila Aaron masuk ke rumah ni, timbul rasa kagum dengan hasil pengubahsuaian dan dekorasi yang dilakukan. Susun atur setiap barangan kelihatan kemas dan teratur menimbulkan identitinya yang tersendiri. Aaron sangat menghargai kreativiti pemilik rumah ni. Dapat merasai aura suasana yang tenang dan nyaman serta sejuk mata yang memandang. Ada banyak lagi sudut dan ruang yang ingin dikongsikan. Mari kita lihat yang lain pula sambil-sambil mencari idea dan inspirasi. Mentang-mentang sampai awal, semua ruangan, semua sudut pun dia tengok. Ada je nak tengok-tengok teropong-teropong. Teropong apa tu? Teropong bulan je pagi. Pun boleh. Okey, Abang Azli saya. Jadi Amni ni merupakan kawan hias pada saya. Dan dia merupakan seorang mereka hiasan dalaman profesional. Wah, bagus tu. Ya, sikit-sikit. Boleh berkongsi idea dengan saya. Boleh, nanti saya kongsi. Jadi hari ini dia datang rumah abang ni, dia nak tengok secara keseluruhan. Dan mungkin dia nak bagi tips sikit lah. Bagus tu. Bagus. Sebelum bagi tips, saya kena tengok-tengok dulu. Boleh. Jadi saya nak pergi tengok dulu ya. Boleh, tak salah. Okey. Bye. Hati-hati. Bye Amni. Okey, Abang Azli kan, apa yang menarik saya dalam ruangan ni ialah kalau kita pergi ke, ini balcony ke apa ni? Bukan. Boleh kata mini balcony. Mini balcony lah. Ini apa sebenarnya ni? Ini sebenarnya adalah besi keselamatan. Di samping untuk keselamatan, maksudnya untuk elak jatuh. Dan juga dalam masa yang sama kita nak menghadkan cahaya.
Dalam masa sama juga angin boleh masuk. Okey, macam tadi kita cakap Swai dan Padan, konsep Swai dan Padan. Di sebelah sana kita nampak elemen rumah tradisional. Di sebelah sini sebab satu ruang yang baru, saya implementkan, saya akhirnya ruang konsep moden. Oh, jadi memang sangat sesuai lah untuk konsep yang abang nak terapkan tu, iaitu moden ala kampung. Okey bang, seterusnya di hadapan kita sekarang ni ada 2 kerusi yang berunsurkan kayu, tapi yang ini agak tradisional sikit, yang situ agak moden sikit. Kenapa abang nak kedua-dua kerusi ni ada dekat sini? Okey, masa sekarang kita konsep Swai dan Padan kan. Okey, yang ini kursi rotan rumah orang Melayu lama. Yang ini moden. Kalau ikutkan konsep Scandinavian. Tapi ini kayu getah. Okey, seterusnya bang. Saya sebenarnya sangat suka lah. Sebab saya rasa kain langsir ni rasa ringan. Sangat sesuai dengan ruangan ni. Mungkin abang nak kongsikan sikit tak? Okey, langsir ni saya pilih sebabnya kalau untuk rumah kampung, dia transparent, dia masih menggunakan cahaya sinar, dan pada masa yang sama dia menggunakan angin masuk. Dan juga orang-orang tak boleh nampak kita yang dekat dalam. Okey. So dia dalam arti kata lain semi privacy lah. Okey. Okey bang, lepas ni kita nak pergi mana? Okey, lepas ni saya nak bawa ke bilik tidur utama lah. Okey, tak sabar juga. Jom. Okey, baiklah penonton di rumah, seperti mana yang anda dapat lihat sekarang, kami berdua berada di bilik tidur utama yang ada kat rumah ni. Dan daripada tadi saya dah perhatikan dah, memang saya sangat teruja nak tunjukkan kepada anda semua. Okey, jom ikut saya. Ini dia sudut yang daripada tadi saya perhatikan. Dia nak tengok. Okey. Abang Azli, di sebalik kain ni apa sebenarnya? Okey. Ni sebenarnya adalah TV lama. Wow. Okey. Dan masih berfungsi. Masih berfungsi, betul. Masih berfungsi. Cuma saya tak boleh on sekarang lah. Okey. Masih berfungsi. Okey. Sekarang ni saya memang ada banyak soalan. Abang beli TV ni ke mana? Okey, TV ni saya beli di kampung. Okey. Di kampung. Sangat murah lah saya rasa. RM150. RM150 je? Ya, betul. Saya rasa ni boleh jual kat museum lah. Tapi sebenarnya saya nak cari yang hitam putih. Saya dengan hitam putih ada filter biru, tapi tak jumpa. Kalau ada di kampung pun nenek saya dah tukarkan di tempat simpan baju. Okey bang, saya nak cuba itu boleh? Boleh? Silakan. Okey, jom. Kita ambil suhu Sangat-sangat cinta kayu, tolong Rudy, jangan tinggalkan I, please. I terpaksa Nina. Dia lupakan I. Tak semua perempuan tahu dia boleh terima putus cinta. Ada seorang awet ni. Aku rasa kau pun tak boleh cairkan dia. Tapi kau rasa aku macam pernah jumpa je dia. Mr. A diorang ni orang yang sama ke? Diorang memang memanggil kekasih diorang Mr. A. Kau kena bertunang dengan dia sekurang-kurangnya 6 bulan. Kisah romantik komedi yang bermula dari cabaran seorang teman yang akhirnya menjadi sebuah percintaan indah. Saksikan drama bersiri ini dalam Rudy vs. Jolie setiap Isnin hingga Jumaat 10 malam. Jolie dalam misi rahsia. Misi apa ni? Apa rahsia sangat? Semestinya hanya di saluran OK. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi
orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Abang Azri, Ya. ni apa ni? Ini pintu gelangsa nama. Pintu gelangsa dalam bahasa Inggeris kita panggil sliding door. Betul. Okey, tujuan dia untuk mengasingkan antara ruang bilik tidur utama dengan ruang laluan ke tempat berkumpul keluarga. Jadi bila ada orang tidur di sana di bilik utama ni, tidaklah orang lain nampak. Selain itu saya gunakan kaca ini. Bila orang di dalam buka tingkap, ada cahaya masuk. Dalam masa yang sama dia akan nampakkan sedikit pencahayaan. Wow, saya rasa ini memang lain daripada yang lain lah kan. Tapi sebenarnya ni ibaratkan jendela Dia ibaratkan Inspirasi sebagai dia, rujukan dia. dinding dan juga pintu. Ini dinding sebab dia tak bergerak. Di pintu. Baiklah penonton semua, seperti mana yang anda dapat lihat, inilah dia pintu gelangsa yang ada dekat rumah Abang Azli yang sememangnya sangat unik dan lain daripada yang lain. Sekarang ni kita nak tengok pula tips apa yang Amni nak bagi. Hai semua, saya dah jalan-jalan dah pusing-pusing dah rumah Cik Azli ni. Rumah ni memang lain daripada yang lain sebab jarang-jarang ada rumah teres yang menggabungkan konsep moden dan juga tradisional. Encik Azli ni dia sukakan suasana kampung. Sebab tu ada unsur-unsur tradisional yang ada pada rumah moden dia ni. Antara elemen-elemen menarik yang ada pada rumah Cik Azli ni, Cik Azli guna pakai semula tingkap-tingkap dan pintu lama sebagai dekorasi ataupun tingkap dan pintu di rumah dia. Penggunaan tingkap-tingkap yang besar dan juga luas memudahkan lagi pengudaraan dekat rumah Cik Azli ni. Selain daripada tu, kalau kita tengok pintu-pintu lama ni, dia ada ni kan? Bila kita tutup pun still angin masuk. Jadi pengudaraan rumah ni sangatlah mudah, berangin dan selesa lah. Tak payah pasang aircon pun tak apa. Okey, lepas tu dia ada balkoni tau. Balkoni yang ada rumput tiruan. Bila ada balkoni ada rumput tiruan ni, kita ada rasa macam kita dekat luar tapi sebenarnya kita dekat dalam. Jadi seronok lah suasana tu. Rasa macam ada duduk dekat taman-taman macam tu. Ruang yang paling saya suka ialah ruang di antara taman kecil dan juga di dalam rumah ni. Bila kita tengok betul-betul, ini memang tingkap asal rumah Melayu lama. Bila adanya tingkap ni, dia menjadi pemisah ruang tamu dan juga ruang santai keluarga ni. Dia jadi nampaklah suasana tu lebih tradisional. Kita rasa macam duduk dekat kampung walaupun berada di tengah-tengah bandar. Untuk episod kali ini, tips yang ingin saya kongsikan kepada semua ialah cara-cara bagaimana hendak menghidupkan ataupun mengadakan suasana kampung dalam rumah anda. Seperti apa yang Cik Azli telah aplikasikan, gunakan semula bahan-bahan ataupun barang-barang daripada rumah Melayu lama. Contohnya, saya ada nampak ada satu ruangan ni, dia gunakan semula pintu yang berwarna hijau, nampak lama, nampak lusuh, dipadankan pula dengan dinding biru dan ada pokok kat situ. Perabot dekat bawah tu pun dia guna kayu lama juga. Ruang ni bagi saya amat menarik dan saya memang kalau bila masuk tu saya rasa macam nak terus duduk dekat situ. Okey, baiklah penonton semua, nampaknya tugas saya untuk episod kali ini dah pun selesai. Jadi, abang, saya nak ucapkan terima kasihlah kerana sudi menjemput kru Hias Viral untuk melawat rumah abang. Tak ada masalah. Okay. Saya pun terkejut juga dapat masuk Hias Viral, tak sangka. Kenapa pula tak sangka? Sebab rumah abang cantik. Kami datang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, sama-sama. Tapi sebelum saya balik, takkan nak balik tangan kosong je kan? Inilah dia sedikit cendera hati dari
kami, kru Hias Viral. Terima kasih banyak. Okeylah, baiklah penonton semua, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Ingin saya ingatkan sekali lagi, saiz rumah bukanlah faktor utama untuk rumah anda kelihatan cantik. Yang penting kreativiti tu ada, minat tu ada. Bolehlah juga belajar dari Abang Azli kat sini. Okey, dah tahu rumah mana pula yang saya akan pergi lepas ni? Jumpa lagi dalam episod akan datang dalam Hias Viral. Tunjuk sikit. Yeah. Setelah selesai melihat keseluruhan ruangan rumah yang saya kunjungi ini, apa yang dapat saya simpulkan adalah si pemilik kreatif menyusun atur menyuai padan barangan perhiasan. Tidak keterlaluanlah jika dikatakan seperti sentuhan seorang pereka hiasan dalaman profesional. Inilah misi kami yang sebenarnya. Membantu penonton di luar sana mencari inspirasi. Seperti yang Aaron tegaskan, saiz dan bentuk rumah bukan menjadi ukuran untuk seseorang itu berkreativiti. Dengan bantuan rujukan tips serta informasi, hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kalau rumah dah cantik tu, panggillah Hias Viral. Pasti kami akan datang. Sebelum pulang, kenalah selfie dulu bersama tuan rumah dan pelak Hias Viral sebagai tanda kenangan. Jumpa lagi.